Di antara malam ni muqaddimah ya. Di antara manfaat kita belajar sirah. Manfaat. Banyak kalau nak sebut manfaat. Saya nak sebut malam ni 3 yang digariskan oleh para ulama ahli sejarah. Di antara manfaat kita belajar ilmu sirah ni 3 benda. Yang pertama, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenali siapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini manfaat yang pertama, yang utama. Kita nak kenal. Yang kata Nabi, hak kita duk sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita duk sebut tentang nama dia Muhammad, dia ni siapa? Ma'rifatun Nabi. Mengenali Nabi dari sudut apa? Mengenali Nabi dari sudut khulqiyah. Dari sudut fizikal Nabi ni macam mana? Kita tahu. Sebab kita tak jumpa Nabi. Yang kata Nabi ni dia tinggi, dia akan rendah ke, dia kulit macam mana, dia punya rambut macam mana, dia punya fizikalnya. Kenal. Sebahagian para ulama dia khususkan cerita-cerita tentang fizikal Nabi ni ataupun tentang kehidupan Nabi secara pergerakan harian ni dimasukkan dalam bab Syama'il Muhammadiyah sebahagiannya. Seperti yang dilakukan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, dia buat satu kitab namanya kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kepribadian Nabi. Mana tujuan mengaji sirah pertama ni nak kenal Nabi dari sudut fizikalnya. Sebab apa? Sebab Nabi pernah sebut, tuan-tuan pun selalu dengar, Nabi kata, siapa-siapa yang bermimpi tengok aku dalam mimpi dia, maka itulah aku, kerana syaitan tidak akan boleh menyerupai aku. Soalnya ramai orang mendakwa kata dia mimpi jumpa Nabi. Betul ke? Maka nak mendakwa kata mimpi jumpa Nabi ni, kena kenal Nabi. Nak kenal Nabi melalui pembacaan sirah khulqiyah tentang batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu macam mana. Dia tak tahu pun tentang Nabi macam mana, tiba-tiba dalam mimpi tengok ada Pak Long mana mai jubah putih, janggut putih, dia kata Nabi. Sedangkan dia tak tahu pun. Maka inilah perlunya mengaji sirah untuk kita tahu khulqiyatul Rasul, macam manakah fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, nak kena tahu dari sudut khalqiyah, dari sudut akhlak Nabi, kepribadian Nabi. Macam mana Nabi dengan isterinya, macam mana Nabi dengan sahabat dia, macam mana Nabi dengan pembantu-pembantu dia. Kita mungkin duk dengar selalu orang cerita tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khadam Nabi dalam tempoh yang panjang. Sebahagian kata ketika Nabi sampai di Madinah, Anas ni usianya 10, sebahagian kata usianya 9, lebih kurang lah, tak lari banyak, makna budak lagi. Anas menceritakan sepanjang dia berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun tu, Nabi tak pernah jerkah dia, Nabi tak pernah herdik dia, Nabi tak pernah angkat suara. Ini macam mana peribadi Nabi dengan pembantu dia, budak Anas pernah cerita satu hari, dalam hadis Bukhari disebut, satu hari dia disuruh oleh Nabi buat satu benda. Waktu tu dia budak dia terlupa. Dia terlupa nak buat benda tu, dia pergi main dengan kawan-kawan dia yang sebaya. Yalah, dia budak. Tiba-tiba Nabi main, Nabi tepuk belakang dia, Nabi kata, ya Unais. Nabi panggil dia Unais. Orang Arab bila dia nak tunjukkan rasa sayang dia akan panggil nama orang ni dengan mentasghirkan. Dia panggil apa, bahasa Melayu saya tak tahu nak terjemah. Nama dia Anas, tapi bila dia panggil Unais, itu makna kata dia nak tunjuk kata dia sayang. Macam Aisyah, isteri Nabi, Nabi panggil dia apa? Humaira. Humaira itu daripada perkataan Hamra. Hamra ni makna merah. Ya bang, kita malam ni Hamra, mereka pakai baju merah, tapi Hamra untuk muannas, Ahmar. Hamra. Tapi Nabi nak tunjuk rasa sayang dia, Nabi panggil dengan Humaira. Demikian Anas ni nama, tapi Nabi nak tunjuk rasa sayang, dia panggil dengan Unais. Wahai Unais, pergi selesai kerja dulu, tak pergi main. Macam mana Nabi tegur pembantu dia. Ini di antara benda-benda yang kita akan sentuh tentang peribadi Nabi, supaya tujuan asas mengaji sirah yang pertama ni, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam secara dekat. Tujuan yang kedua ataupun manfaat yang kedua daripada belajar sirah,
apabila kita kenal, dalam orang Melayu kata, bila kenal dia mai rasa cinta. Manfaat daripada belajar sirah, dia akan menghasilkan mahabbatur rasul, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah ni, rasa cinta ni, semua orang boleh dakwa. Semua orang boleh claim kata dia adalah paling sayang kat Nabi. Buat majlis mahabbatur rasul, surat habis beratus ribu. Tapi betul tak tercapainya manfaat mahabbatur rasul tanpa kenal? Tak boleh. Dia tak akan hasilkan mahabbah tanpa kenal. Maka dia akan bermula dengan kenal, lepas itu rasa sayang, mahabbah. Dan yang ketiga, manfaat daripada pengajian sirah ialah bila dah kenal, bila dah sayang, dia mai rasa nak ikut Nabi, iqtida bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini step dia. Ma'rifah, kenal, mahabbah, sayang, iqtida, ikut Nabi. Macam mana kita nak ikut Nabi sedangkan kita tak kenal? Maka dia tak dapat, tidak. Dia kena melalui pembacaan, pengajian tentang sirah Nabi ni. Sebab tu kita katakan di antara benda yang penting untuk kita perhalusi, untuk kita bicarakan dia. Hadirin mukminin sekalian, selalu disebut kepada kita tentang kata-kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, syarat nak jadikan sesuatu perkara itu sebagai ibadah adalah al-ikhlas, ikhlas yang pertama, dan ittiba', mengikut apa yang Nabi ajar. Maka nak ikut ni yang kita sebut iqtida' tadi, selain daripada sumbernya daripada Quran, sumbernya daripada hadis, juga daripada perjalanan hidup Nabi kita kena tahu. Maka inilah di antara 3 tujuan besar belajar sirah: ma'rifah, mahabbah, dan iqtida', yang mudah-mudahan dia akan menjadikan kita orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan kita. Bila kita kenal dia, bila kita tahu perjuangan hidup Nabi, bila kita tahu perjalanan sejarah jihad Nabi dan sebagainya, akhirnya kita ada keinginan untuk turut segala gerak-geri dan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan.